وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين التابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى حضرة العالم العلامة الشيخ أبو عبد الله حسين ناصر بن محمد طيب المسعودي البنجري شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Hudal lil muttaqin, ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan mengerjakan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, serta membelanjakan mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat 1 hingga 5 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi Anasan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar, atau kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
ayatul iman, tanda iman, hubbul ansar, adalah mencintai kaum ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar, dan tanda nifaq adalah membenci kaum ansar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, la takun ratban fatuksara wala yabisan fatukassara, yang artinya la takun ratban, jangan kamu lemah, fatuksara, nanti kamu ditekan, wala yabisan, dan jangan keras, fatukassara, nanti kamu dipatahkan. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadраtillah Subhanahu wa taala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi kefahaman kita terhadap urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kefahaman itulah menghasilkan ibadah yang sempurna, sehinggalah Allah menerimanya dan menerima kita sebagai hamba-Nya yang akan ditempatkan di dalam syurga-Nya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pada muka surat 11 baris yang ketiga daripada atas kitab Jawi Lama, istinjaan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, faslu fil istinja'i, bermula istinja, artinya menghilang akan ain najis, kencing dan tahik daripada tempat keluarnya dengan air mutlak atau dengan 3 batu dan umpamanya, daripada tiap-tiap yang suci, lagi keras, lagi kasar, dan bukan daripada makanan, dan jikalau makanan jin sekalipun, dan tiada daripada yang dihormati akan dia oleh syarak, seperti kayu dan rumput-rumput dan tanah kul, iaitu wajib ia pada tatkala berkehendak ia akan sembahyang, dan umpamanya daripada tiap-tiap sesuatu yang terhenti sahnya itu atas suci badannya daripada najis, atau pada tatkala takut berhambur najis itu daripada tempatnya, atau takut berlumur ia dengan pakaiannya dan lainnya. Okey, itu dululah. Ni kita nak membicarakan tentang yang disebut sebagai namanya istinja. Istinja, tajuk kita hari ini istinja. Dia kata faslun fil istinja'i, fasal membicarakan tentang istinja. Bermula istinja artinya menghilang akan ain najis. Jadi makna istinja dari segi bahasa asal dia maknanya terputus. Ini memutuskan. Adapun dari segi syarak, iaitu menghilangkan akan ain najis. Apa maksud ain najis? Ain ni maknanya zat ataupun diri najis tu. Diri najis ni makna kita boleh lihat dia, boleh nampak, atau boleh bau, atau juga boleh rasa. Jadi kalau ada boleh nampak, ataupun kita boleh bau, ataupun kita boleh rasa, bermakna ain najis ada. Dia panggil ain najis.
Kerana ada juga najis yang dikategorikan dia tak dilihat, tak nampak, tak ada bau dan tak ada rasa, tapi masih lagi dihukumkan najis. Okey, dihukumkan najis. Contoh tilam yang terkena air kencing, kan? Kemudian kita tak basuh, kita terus sidai kat luar. Sidai cahaya matahari terik, akhirnya dia kering. Dia kering. Bila dah kering, kita pegang dah tak nampak dah. Lepas tu bau pun tak ada. Rasa tak ada koja lagi rasa. Tak kena gigi jilat pula, kan? Tapi cek bau tak ada. Tengok pun tak nampak dah sebab dia kering dah. Jadi apa hukum? Adakah hilang di kategori najis dia? Tak hilang. Dia masih lagi dihukumkan najis. Sebab masih lagi belum disucikan, maka hukumnya tetap najis. Sama ada dia hilang dengan sendiri dengan sebab matahari apa semua tu tak pakai. Dia mesti hilang dengan syarat dengan membasuh dia. Dia tak boleh hilang dengan tanpa memakai air. Tu maksud air najis ni. Air najis benda yang boleh dilihat, boleh dibau ataupun boleh dirasa akan ia. Baik. Jadi istinja ni artinya menghilangkan akan air najis. Air najis apa dia? Kencing dan juga tahi, depan dan juga belakang. Air kencing ataupun tahi lah, daripada tempat keluarnya. Yang dimaksudkan dengan istinja, menghilangkan air najis tu dari tempat keluar. Tempat keluar air kencing mana? Jalan depan lah, kubul. Kalau tempat keluar tahi pula, daripada dubur. Tapi kalau air kencing yang kena dekat kain tadi tu, dekat tilam dan sebagainya, itu orang tak panggil istinja, itu panggil mensucikan. Tu kena basuh lah, suci dengan kaedah taharah suci. Kita akan belajar nanti. Cuma yang dimaksudkan istinja ni menghilangkan air najis di tempat keluar, bukan dekat kain, bukan dekat ni, di tempat keluar. Tempat keluar mana? Kalau kencing kot depan, kalau tahi kot belakang. Tu maksud dia. Daripada tempat keluarnya. Dan pula istinja ni pula dengan pakai apa? Nak hilangkan air najis tadi tu dengan menggunakan apa? Dengan air mutlak atau dengan 3 batu. Dan umpamanya mana? Batu tu. Umpama batu. Umpama batu tu macam mana? Nanti kita akan tengok ciri-ciri dia. Pertama sekali nak kena faham dulu istinja dengan air mutlak. Air mutlak kita dah belajar dah. Jenis-jenis air, kena kenal pula jenis-jenis air. Dia ada air mutlak, ada air qaid lazim, ada air mustakmal, ada air musyammas. Tu kena kenal jenis-jenis air. Air mana yang boleh, air mana tak boleh. Air mustakmal tak boleh, air qaid lazim tak boleh. Yang boleh hanya air mutlak sahaja. Atau juga dia tak pakai air, tapi dia pakai 3 batu. 3 batu di sini 2 makna. Murad dia. Yang pertama 3 ketul batu. Tu yang pertama. Yang kedua 1 batu tapi 3 sudut. Ataupun 3 bucu. Batu jenis besar lah, ada 3 bucu pun boleh. Kan? Tapi paling afdal 3 batu, 3 biji batu. Sebab 1 batu ni takut kita tersentuh pula najis tu. Jadi masalah pula, merebak najis. Dan umpamanya ni maksudnya seperti batu tu. Macam mana ambil daripada sifat batu? Iaitu dia kata daripada tiap-tiap yang suci. Yang syarat pertama mesti suci. Batu tu mesti suci. Jangan batu dia share dengan kawan dia. Kawan dia dah istinja pakai batu. Hang pula tu tak pakai. Sebab ada najis dah situ, tak suci. Syarat kena suci. Tiap-tiap yang suci. Lagi keras sifat dia. Mesti keras.
Maknanya kalau tak apak batu pun, tapi sesuatu alat yang sifatnya keras. Itu. Lagi kasar. Kalau kita Rumi dia tulis kesat. Jawi dia kasar. Salah titik kat sini, kesat. Lagi kesat. Lagi kesat, memang lagi kesat. Kesat ni maknanya yang makna lawan kesat, lawan dia apa? Licin. Mana tak boleh licin. Kena kesat. Kena kesat. Jadi barang benda licin, contoh benda apa? Batu tu ada lumut-lumut, tak boleh. Sebab batu lumut licin. Kan? Sabun, tak boleh tak sabun? Sabun licin. Sebab tu kalau kita buang air, kita pakai sabun, lepas tu kita jiruh air. Tak apa. Dia pakai sabun saja. Tanya belah. Tak boleh. Tak suci. Sebab sabun tak masuk ke dalam kategori istinja. Sebab sifat dia licin. Bukan sifat dia kesat. Dia kena kesat. Keras, kesat. Okey. Lagi dia kata, dan bukan daripada makanan. Yang ambil roti pun bunuh tuannya. Tak ada kerja. Lepas tu orang lain pula makan. Ajar tu. Kan? Daripada makanan. Tak kira lah makanan siapa pun. Makanan makhluk mana pun. Makanan kucing ke tak boleh lah. Naya kucing tu pergi makan. Dan jikalau makanan jin sekalipun, sampai dia kata sekalipun makanan jin apa dia? Tapi mana dia istinja ngasap ke mana? Kan? Contoh apa maksud dia sini? Tulang. Tak boleh. Padahal tulang tu keras tak? Keras. Kesat tak? Kesat. Tapi sebab dia makanan jin. Dia makan ayam KFC. Ada boleh guna. Dia tanya. Tak boleh. Sebab jin nak makan pula sekali. Jin pun nak makan kat KFC, tapi makan tulang. Tulang KFC. Nanya jin-jin apa lain macam bau. Selalu sedap bau dia. Kalau main macam lah. Tu yang jin cari sampai ke rumah. Tu bengkak bonggong. Dan jikalau makanan jin sekalipun, tu tak boleh. Hormat. Sebab jin makhluk Allah juga. Dan tiada daripada yang dihormati akan dia oleh syarak. Tak boleh pakai barang-barang benda yang dihormati syarak. Dihormati syarak. Maksud dihormati syarak ni apa dia? Barang yang boleh diguna pakai dalam urusan kehidupan. Seperti apa dia? Kayu plywood. Orang buat kerja, letak tepi je. Dia ambil kayu plywood, tonyoh. Sagi orang tu nak tukang lain macam lah, bau benda apa lah. Ada. Tak kayu-kayu. Kan orang nak pakai buat kayu bakar api ke apa ke, kan kayu ni kegunaan. Kegunaan orang ramai. Dan rumput-rumput barang dihormati juga. Sebab rumput ni makanan lembu dan sebagainya. Kan? Tak boleh pakai rumput. Dikesat kat rumput tak boleh. Dan tanah kul. Okey, tanah kul ni apa dia? Tanah kul ni dia nampak macam batu tapi dia tanah. Pernah tengok tak? Tanah merah yang keras. Dia kita pegang tu keras, tapi cuba kita hempah dia, pecah dia, berlerai. Tu panggil tanah kul. Tanah keras. Nama dia. Orang panggil tanah kul. Tanah keras. Tanah keras tak boleh. Sebab apa? Sebab sifat sebenar dia lerai. Dia bukan keras. Dia nampak je macam keras. Takut tonyo-tonyo pecah pula. Dah macam ni. Dah bersemunyah kat situ dah. Tu ulama kaji habis bab-bab ni. Iaitu dia kata, wajib ia pada tak kala berkehendak ia akan sembahyang. Ini pula persoalan dia, bila nak kena istinja. Contoh soalan dia macam tu. Bila nak kena istinja? Maka jawabnya, iaitu wajib ia. Hukumnya wajib. Apa makna wajib? Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Bila wajib? Pada tak kala berkehendak ia akan sembahyang. Bila dia nak sembahyang, maka hukumnya wajib.
Tapi kalau dia bukan nak semayang lagi, hukumnya belum lagi wajib. Maknanya kalau dia dah melepas tu, tapi dia tak nak semayang lagi sebab lambat lagi, Zuhur lambat lagi, ada 2 jam lagi Zuhur. Jadi dia pun saja buat jalan-jalan dulu. Tak apa, tak sampai tahap dosa pun, tapi orang kata tak ada kerja. Lalu kat situ bau semacam, ambil kan? Dah rasa tak masuk. Relax, bukan nak semayang lagi kata. Bagi gila lah, orang bagi gila. Tapi taklah sampai berdosa. Gitu. Tapi bila nak semayang, baru hukumnya jadi wajib. Sebab nak kena semayang kan? Gitu maksud dia. Ulama detail. Lepas tu saya suka baca kitab lama ni. Kitab lama ni nampak nipis gini ya. Tapi setiap ayat dia tu, dia makna dia betul-betul merangkumi segala hukum. Sebab itu minta maaf cakap, sebab tu kebiasaannya asatizah yang mengaji pondok, mengaji kitab-kitab lama, macam-macam soalan orang bagi kat dia boleh jawab. Sebab apa dia boleh jawab? Sebab detail kitab lama ni, dia punya poin-poin dia tu, syarah dia tu detail. Macam Ustaz Azhar Idrus apa semua kan, dia ngaji kitab-kitab lama. Betul, orang tanya soalan dia boleh jawab. Ni jelas dah dia katakan, wajib bila nak semayang. Bila tak semayang tak wajib lah. Tu maksud dia. Dan umpamanya nya mana, nya balik mana-mana ni, nya semayang tu. Dan umpama semayang, maknanya barang-barang yang seangkatan seperti solat. Benda apa-apalah yang macam semayang. Yang macam semayang apa? Sujud syukur dan sebagainya, tawaf, gitu. Itu semua barang yang hukumnya jadi wajib untuk diistinja. Daripada tiap-tiap sesuatu yang terhenti sahnya. Yang ni pula dia nak detailkan lagi. Benda apa-apa yang macam semayang, yang kalau dia tak istinja menyebabkan terhenti sah. Terhenti sah tu maknanya tak sah. Barang yang mesti dia istinja dulu baru boleh sah. Wuduk dia tu, semayang dia tu. Jadi kalau dia tak istinja, barang tu jadi tak sah. Tu wajib atas dia kena istinja dulu. Tu maksud dia. Yang terhenti sahnya itu, gitu. Atas suci badannya, untuk dia bersuci dengan 2 lah, sama ada suci ni lah, apa, hadas kecil dan ataupun suci hadas besar. Dia nak ambil uduk, kena bersih dulu kan. Terhenti, takut nanti dia nak semayang macam mana. Okey, soalan saya nak tengok. Ya. Ya. Tanah liat ni macam tanah lumpur orang buat ni labu sayur. Tak boleh. Sebab tanah liat sifatnya masih lagi lembik, dia tak keras, dan dia licin kan, dia tak kesat. Dibuat jadi batu-batu, tapi dia dah jadi batu, asal dia tanah. Pakai batu-batu tonyo. Dia dah keras kan, tapi dia lerai tak? Lerai. Lerai tak mau. Sebab dia lerai. Dia macam ni, batu. Tak, dia batu kerikil tu, batu batu orang buat jalan, batu kasaran, batu putih. Tu betul keras. Itu baling tak dia apa? Kan? Betul tak? Dia keras betul. Dia itu kena pecah dengan pukul baru dia pecah. Tapi batu bata ni kadang empah dia tu pun dia boleh lerai, dia pecah 2. Kan? Memang dia tak lerai terabur, tapi dia pecah 2. Jadi maknanya dia tak kuat lagi. Dia tak kuat. Takut tonyo-tonyo kasar sangat, tonyo pecah 2 macam mana? Tu masuk pula dalam tu. Jadi dia kena sifat yang keras. Sama ke? Ada zaman saya mengaji, orang tanya, mozaik boleh tak? Dia tanya tok guru. Mozaik tak ada kerja ni, mozaik kat tandas tu buka-buka air tak ada, tonyoh ke mozaik. Boleh tak boleh? Tak boleh, guru kata. Sebab apa? Sebab ya sifat dia keras. Mozaik memang keras, tapi dia licin. Betul tanya pula, dah sekarang ada mozaik jenis kasar. Tak kira. Tak ada kerja, tak ada, ambil batu tu. Itu.
Tak lagi luka lagi, betul. Darah situ dah. Dia ambil ada pula batu sini. Ambil orang macam ni. Ada batu ni boleh ni ada bucu dia. Ni batu ni keras sungguh. Jatuh mana ada lerai dia. Tak lerai. Melainkan kita ketuk dengan tukul dia, pecah lah. Tapi jatuh biasanya dia tak pecah. Sebab dia dia kalau macam yang tadi tu, itu batu buatan. Memang orang panggil batu bata, tapi buatan. Ini batu original, bukan buatan yang Allah buat. Betul tak? Jadi kalau istilah orang panggil batu hidup. Sebab tu seelok-eloknya kalau nak letak batu nisan, orang kata letak batu hidup. Sebab batu tu hidup. Sebab dia batu daripada alam yang asal. Kalau batu nisan yang buat daripada simen, itu dah batu buatan nama dia. Bukanlah tak elok ke apa, tak, tapi mana lebih elok barang hidup. Sebab Nabi tanam pokok tu hidup. Maknanya benda hidup duduk atas kubur jadi doa. Sebab dia barang hidup. Macam tu. Jadi benda macam ni lah. Batu yang asal, bukan batu buatan. Seperti kayu beda. Berkehendak ia akan semayang, dan umpamanya daripada tiap-tiap sesuatu yang terhenti sahnya itu atas suci badannya daripada najis. Okey, soalan tadi kan, saya lupa, saya nak tanya soalan. Dia ni dia ni buang air besar, tapi dia tak istinja. Duduk melomor dekat celah tu. Lepas tu dia pergi ambil wuduk. Soalannya, sah tak wuduk dia? Sah atau tidak wuduknya? Wuduk sah? Wuduk tak sah? Wuduk sah, solat tak sah. Tak sah, tengok balik syarat sah wuduk. Mana dekat kitab kita ada tulis situ. Mana? Nampak? Sebab-sebab hadas kecil, keluar sesuatu salah satu daripada dua jalan, atau dubur yang lain daripada mani dirinya yang mula-mula keluarnya. Keluar sesuatu, batal wuduk lah. Okey, tak apa dah. Lepas tu dia ambil wuduk. Ambil wuduk dengan basuh muka dan sebagainya. Apakah perkara yang membatalkan wuduk? Perkara yang membatalkan wuduk ni mewajibkan mandi. Syarat sah wuduk. Ni tengok syarat sah wuduk. Islam memais mengatakan dengan air mutlak, mengatakan keadaan mutlak, keadaan suatu menegah air, hendaklah air yang mengalir, keadaan suatu menafi'i akan wuduk, keadaan mempaling akan niat, bahawa lebih akan basuh daripada kadar, bahawa takik ia dengan wuduk, bahawa ia membasuh akan anggota yang bertambah. Okey. Tak ada dia sebut mesti hilang daripada najis. Bermakna dalam keadaan dia bernajis tadi, dia ambil wuduk, wuduknya sah. Faham? Wuduk sah. Tetapi boleh tak dia semayang? Sebab tak dia semayang? Sebab ada najis. Jadi nak tak nak, kena buanglah najis dulu. Kan? Bila dia buang najis tadi tu, wuduk dia boleh pakai terus untuk semayang tak? Kalau dia dah bersih dah najis itu. Sebab sebab dia dah pegang. Bila pegang batal wuduk. Kalau dia tak pegang, dia kan pakai batu tadi ni. Ni batu. Dia tak sentuh. Tapi najis hilang dah. Istinja dah kan pakai batu tadi. Boleh tak? Dia semayang terus. Apa dia? Tak sah semayang dia. Dia tak syarat pun. Baca balik dalam kitab ni, dia kata syarat mengambil wuduk, dia tak kata kena istinja dulu. Dia istinja cerita lain, wuduk cerita lain. Wuduk untuk mengangkat hadas, bukan membersihkan najis. Istinja baru membersihkan najis. Dia cuma membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk bukan sebab najis tu, tapi sebab keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Faham? Sama juga kita ambil wuduk ni,
tahi cicak jatuh kat tangan kita, kita pun buang tahi cicak tu, boleh tak semayang lepas tu? Betul? Samalah tu. Dia bukan batal, wuduk dia tak batal. Tadilah dia dia memang dia buang air, keluar najis. Masa dia keluar najis tu batal tak wuduk? Batal. Dia pun ambil wuduk, tapi najis ada lagi. Jadi wuduk dia sah. Sebab wuduk untuk mengangkat hadas. Hadas dia dah buang. Hadas dia dah angkat. Faham? Faham tak ni? Tu maksud dia. Tu kita kena faham. Tapi tak saja buat soalan ni, tak ada orang gila buat gitu. Tu baru ambil wuduk, lepas tu baru nak basuh. Tak adalah. Biasanya orang memang suci dulu, barulah ambil wuduk. Tapi nak cerita hukum. Nak cerita soal hukum. Gitu. Ya? Dia menanggung najis. Dia memang menanggung najis. Macam kita tadilah saya sebut, kita ada wuduk. Tahi, ini bayang lebih dahsyat lah. Tadi saya kata tahi cicak ni, tahi orang terus duduk atas tangan kita. Batal tak batal wuduk dia? Tak batal. Saya kata tahi orang ni, dia terjun terus dalam loji tahi. Jatuh terus dalam loji tahi. Soalannya, batal atau tidak wuduknya? Tak batal. Dia pun naik atas pergi mandi dengan sabun apa semua, lepas tu dia semayang. Sebab wuduk ada lagi, tak batal wuduk. Dah. Tu nak cerita tentang hukum wuduk, cerita lain. Hukum istinja cerita lain. Sebab tu bab dia berbeza. Lepas tu Tok Syekh dia karang, ini bab istinja, ini bab hadas. Tu ulama detail. Tu. Boleh nak? Tapi tak saja buat soalan trik gitu. Nak tengok. Sebab tu kita kena bezakan faham tu. Faham dari segi mana yang dikatakan bersuci, mana yang dikatakan membersihkan najis. Lepas tu masalah suci lain, masalah bersih lain. Tu maksudnya. Suci itu mengangkat hadas. Bersih makna menghilangkan najis. Tu maksud bersih. Kadang-kadang hilang najis tapi tak suci. Dia bersih saja. Tadilah istinja, tapi lepas istinja terus boleh semayang ke? Kalau tak ambil wuduk dulu, tak boleh. Sebab dia hanya bersih tapi tidak suci. Kadang-kadang dia suci tapi tak bersih. Jadi yang nak dua-dua, suci pun suci, bersih pun bersih. Tu syarat sah semayang. Syarat sah semayang suci dan bersih. Tapi suci, maksud suci mengangkat hadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil atau hadas besar. Ya. Tak dengar? Untuk berstinjak pakai benda keras macam batu boleh. Ya, okey, keras batu. Ada kena pakai tisu ke? Tisu tak boleh, tisu bukan keras. Bukan tisu daripada kayu dia buat. Tisu daripada kayu. Dia bukan mesti benda tu datang daripada kayu, tapi sifat dia apa? Sifat dia kan lembut tisu. Dia bukan keras, dia mesti sifatnya keras dan kesat. Dia bukan kira asal dia. Dia bukan kira asal. Kalau macam tu senang kan. Batu kapur, memang batu juga tapi dah dihancurkan jadi kapur. Tonyoh kapur situ tak jadi. Jadi elat dia sebenarnya, sebab dia tu kerana keras dan kesat. Kenapa kena keras dengan kesat tu? Sebab benda keras dia akan dapat menarik air najis. Sebab kan tadi disebutkan apa makna istinja? Menghilangkan air najis. Benda yang lembut dia tak dapat nak tarik seluruh air najis tu. Begitu juga benda yang kesat dia akan mengesat. Maknanya dia menarik, berjaya menarik. Tapi kalau benda yang licin dia tak dapat tarik, ada benda yang tertinggal. Nanti air najis tu ada yang tertinggal. Begitu. Boleh? Tu maksud dia. Detail Mbak Tahi. Tak apalah, baguslah tanya soalan kan. Gitu. Okey. Mana tadi? Sambung balik. Seperti kayu dan rumput-rumput dan tanah kol, itu dah. Sembahyang dan umpamanya daripada tiap-tiap sesuatu yang terhenti sahnya itu.
atas suci badannya, atas suci badannya daripada najis, atau pada tatkala umpamanya daripada sesuatu yang terhenti sahnya itu atas suci badannya, daripada najis, atau pada tatkala takut berhambur najis itu. Juga hukumnya jadi wajib dia kena bersihkan najis tu, istinjakkan najis tu, jika dia takut najis itu akan berhambur. Berhambur ni menyebabkan merebak lah, terkena kat kain ke, baju ke dan sebagainya. Baju pula nak buat semayang, jadi dia dah terkena tu, jadi mengganggu benda-benda lain. Dah jadi kain tu tak boleh pakai pula dah, masalah. Jadi wajib dia bersihkan daripada tempatnya. Atau takut berlumur ia. Berlumur ni makna macam berhambur juga, cuma berhambur ni macam tu. Tapi kalau berlumur dia meleleh, mengalir keluar, terkena benda lain juga dengan pakaiannya dan lainnya. Okey, benda ni benda yang ada dalam kitab. Okey, cuba kita kaitkan dengan realiti. Biasanya orang besar taklah, tak ada kerja dia. Tapi ada juga jenis yang terlampau tua pakai pampers, ataupun budak-budak yang pakai pampers, kan? Yang pakai pampers ni kadang-kadang kerak keluar najis duduk dalam pampers. Najis tu merebak tak kena ke tempat lain? Tak ada, dia duduk dalam pampers tu je. Dia tak berlumur. Lain lah kalau penuh sangat, tu memang mungkin terkeluar. Tapi kalau duduk dalam tu saja, maka ni tadi hukum ni tadi tak apa lah. Nah, dia duduk dalam tu tak apa, dia tak wajib lagi. Tapi kalau dia nak semayang baru jadi wajib. Dan kita pun yang pegang dia pun tak jadi apa, tak batalkan wuduk kita dan sebagainya. Kalau kita terpegang najis di dalam pampers tu pun tak batal wuduk kita pun. Sebab cek balik perkara yang membatal wuduk ni, adakah dikira memegang najis? Tak. Perkara yang membatalkan wuduk, tengok balik dalam kitab ni, dia kata ada 4 saja perkara membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu daripada jalan depan atau jalan belakang, bersentuh kulit laki dan perempuan, menyentuh alat kemaluan zakar ataupun faraj, ataupun halakah dubur, lubang punggung. Yang keempat, hilang akal dengan sebab tidur, mabuk, gila, bitam dan sebagainya. 4 ni je perkara yang menyebabkan wuduk jadi batal. Lain daripada 4 ni tak batal. Itu saya cakap tadi, dia jatuh dalam loji tahi, tak batal wuduk. Keluar balik, tapi boleh tak dia semayang keluar daripada loji tahi tu? Tak boleh lah lagi, sebab dia najis. Basuh dulu, mandi, terus semayang. Tak payah ambil wuduk lain, sebab wuduk tak batal lagi. Lainlah masa dia terjun dalam loji tahi tu, dia terkentut, baru batal. Jadi sebab batal bukan sebab loji tahi, sebab terkentut. Tu dia kena faham satu-satu hukum, kan? Dia kena faham betul-betul satu. Lepas tu ada satu masjid tu, tok guru saya dia bawa orang rumah. Lepas tu tok guru dia ada anak kecil lagi, walaupun dia dah tok guru tu, tapi dia masih lagi ada anak kecil sebab isteri dia banyak muda-muda. Jadi ada anak kecil, bawa lah orang rumah tu dengan anak dia. Jadi tengah-tengah kuliah tu, habis-habis kuliah nak semayang. Nak semayang biasalah budak-budak kan pakai pampers, dia main-main. Lepas tu adalah bau najis sikit lah, bau tahi kan dalam pampers budak tu. Jadi habis semayang, makcik situ dia marah. Dia kata lain kali jangan bawa budak ni. Ya, nanti kalau kita pegang dia tak sah semayang. Lepas tu rumah tok guru, balik-balik dia ngadulah kat tok guru. Lepas tu kebetulannya esoknya saya kuliah pula kat situ, tempat yang sama. Tok guru pesan kat saya, entah tolong explain balik kat depa, tolong hurai apa yang dimaksudkan dengan najis budak tu dalam paper. Tak jadi batal kita punya semayang bila kita pegang dia atau dia pegang kita. Yang tak boleh kita tanggung dia. Contoh masa mana tanggung? Kita duduk tahiyat atau duduk antara 2 sujud, budak tu duduk atas riba kita, baru kita dikira menanggung najis. Maka habis nak buat macam mana? Letaklah dia ke tepi. Dia duduk sekejap tu tak terus batal. Tapi bila dia duduk, kita angkat ni, letak tepi sini. Jangan angkat kat kawan sebelah. Nanya pula kawan dia, aku pula yang kena. Nak angkat tempat lain lah, letak tempat lain. Nak betul sekarang semayang macam biasa.
Kemudian kita duduk tu letak tangan di atas kita. Tak apa tangan. Kita tak tanggung najis, tanggung tangan dia. Yang tanggung najis ni pampers dia tu duduk atas kita. Barulah. Tu baru dikira menanggung najis. Ni sampai sentuh pun tak boleh. Kau mana? Kan? Saya kadang-kadang anak semayang, dia duduk depan kita sudah dah. Dia nak semayang juga. Jadi bila kita sujud, perut dia duduk bawah perut kita sini. Tak apalah. Bukan kita kalau dia ada najis pun, bukan kita menanggung najis dia. Dia duduk bawah. Menanggung najis ni maksudnya terbeban. Najis tu duduk atas kita. Kita menanggung beban dia. Tu baru dikira menanggung. Tapi kalau dia bawah, kita atas, tak apa, tak masalah. Gitu. Kan? Cuma ada pendapat kata makruh. Contoh, ada najis sini, digi bentang sejadah atas najis tu, dia semayang. Jadi dia tak sah semayang sebab tak kena najis ni pun. Cumanya ada najis bawah. Jadi dikira makruh saja sebab semayangnya dekat dengan najis. Itu saja. Tapi cerita bab sah, tak ada masalah. Kan? Sebab tu kita kena faham ilmu ni betul-betul. Menyebabkan kadang kita buat hukum ataupun keputusan memandai-mandai, sehingga kan kadang-kadang boleh menyebabkan ada orang yang terasa hati. Padahal benda tu tak jadi masalah, tapi kita buat dia jadi masalah. Kan? Senang ceritanya, kalau tak tahu, tak faham, tanya dulu. Jangan terus buat keputusan sendiri. Gitu. Jadi dia kata kalau takut berhembur apa semua baru wajib. Tapi kalau tak, dia duduk situ je, tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Kan? Tapi kalau nak semayang, nak buat satu benda-benda ibadat yang memerlukan kepada bersih tubuh badannya, bukan suci tapi bersih tubuh badannya. Dia kata bersih tubuh badan, suci tubuh badannya daripada najis, suci badannya daripada najis. Bukan suci badannya daripada hadas. Dia beza. Suci badan daripada najis lain, suci badan daripada hadas lain. Faham? Hadas ni najis ke? Hadas najis ke? Kadang-kadang hadas tu najis, kadang-kadang hadas tak najis. Hadas yang najis seperti air kencing. Hadas yang tak najis seperti kentut kan najis. Sebab tu ada kadang-kadang ianya najis, kadang-kadang ia bukan najis. Jadi hadas tak semestinya najis. Tapi sesuatu hadas tak semestinya najis, najis tak semestinya hadas. Macam tu. Boleh? Betul lah kot. Kan? Macam tu. Jadi kena faham, najis benda lain, hadas benda lain. Tak apa, nanti kalau ada persoalan-persoalan apa, cuba bawa datang. Kita bincangkan kes tu. Kita tengok macam mana. Selalu kita nak kaitkan dengan soal kehidupan kita lah. Fiqah ni berkait dengan kehidupan. Baik. Mana dia tadi? Berhambur najis itu daripada tempatnya atau takut berlumur dengan pakaiannya dan lainnya. Okey, selesai. Dan jika berkehendak ia akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya. Suci sini makna suci daripada najis, bukan suci daripada hadas. Jadi kalau dia berkehendak suci daripada najis tu daripada keduanya itu jua, maka dengan air itu afdal, kerana ia menghilang akan ain najis dan bekasnya. Okey, baik. Kalau dia nak suci, ada pilihan, nak pakai air ke nak pakai batu, mana lebih afdal? Maka ulama jawab yang paling afdal memakai air. Kerana apa memakai air? Kerana dia kata air itu menghilangkan akan ain najis dan bekasnya. Ain hilang, bekasnya pun hilang. Bekas ni maknanya kesan-kesan. Bekas ni, maksud bekas kita tak nampak dengan mata. Kan? Tak nampak dengan mata. Cuma kalau mungkin pakai mikroskop nampak lagi ada lagi tarik sikit-sikit. Itu panggil bekas. Ataupun bekas ni masih lagi ada bau sikit-sikit. Jadi kalau pakai air biasanya tarik tu pun hilang, bekas-bekas dia pun hilang. Itu sebab tu air lebih afdal. Bersalahan batu. Bersalahan batu ni maknanya, bersalahan tu maksudnya berbeza pula dengan batu. Batu sifat dia menghilangkan ain, tetapi bekas kadang-kadang tak hilang. Ain tu hilang, ketulan najis tu
najis tepek itu ditolak dengan batu, hilang. Tapi kesan kat kulit tu kadang-kadang ada lagi. Cuma tinggal sikit-sikit macam tu. Tu maksud dia. Iaitu menghilang akan ainnya jua. Tetapi bermula yang terlebih afdalnya istinja pada mula-mulanya dengan batu, kemudian diperikut akan dia dengan air. Tetapi yang paling afdal pakai dua-dua, kata Tok Syekh. Iaitu kamu pakai batu dulu, batu baru pakai air. Okey. Kemudian ulama contemporary ni maknanya ulama zaman sekarang, zaman moden, mengkiaskan mengguna batu tadi dengan menggunakan sabun. Betul sifat sabun tu licin, tak sama macam sifat batu. Cumanya sabun jenis sekarang ni dia ada bahan kimia yang boleh menanggalkan bakteria yang terlekat pada bahagian najis. Jadi kita sabun dulu, lepas tu kita balas balik dengan air. Juga dikira sah pada istinja mengikut syarak. Gitu. Tapi janganlah pakai sabun saja macam saya sebut tadi. Tonyo belah. Memang wangi tapi tahi ada situ lagi. Kan? Tak boleh. Kena buang dulu dengan saat ni, dah buang betul jiruh dengan air, balah. Supaya apa tadi? Sifat sabun tadi dia akan mengakis. Sebab tu sabun ni dia tak boleh guna terlampau kerak, sebab pada sifat sabun tu dia masih lagi ada asid dia, tapi kandungan ni sikit lah. Sebab tu sabun pencuci, sebab tu sabun ada banyak jenis kan. Sebab tu sabun mandi lain, sabun cuci mangkuk jamban lain. Jangan sabun mangkuk jamban kita buat sabun punggung kita. Elok-elok ni tertanggal dengan kulit-kulit lagi. Sebab sifat sabun cuci jamban tu asid dia kuat sikit. Lepas tu kita tuang ni hilang, berkilat. Sebab dia ada sifat menghakis. Sebab tu kalau tak saya tengok orang yang kerap memakai sabun, nanti kulit dia jadi terlampau kering. Kulit dia boleh rosak kalau terlampau kerak. Sebab tu tak boleh kerak sangat juga. Sama juga ni pakai apa tu? Masa Covid tadi tu pakai apa? Apa nama dia? Lupa dah. Hand sanitizer. Itu kategori tu juga tu. Sebab tu tak boleh kerap sangat, sikit-sikit boleh. Sebab apa? Sebab dia sifat dia apa? Membunuh kan. Dia membunuh kuman. Kalau kuman mati, takkan sel-sel kulit kita tak mati sekali? Bikin logik situ sudah. Jangan ikut cakap orang sangat, tapi kita bikin dengan logik. Kalau kuman mati, dah takkan yang lain tak rosak sama sekali kan? Jadi sikit-sikit boleh lah. Kerap sangat, nanti lama-lama dia boleh merosakkan sel kulit kita. Begitu juga. Sebab tu sifat sabun tadi dia ada sifat mengakis tadi. Jadi dia boleh mengakis najis-najis tadi. Lepas tu kita tuang pula dengan air, dia tolak sekali dengan kuman-kuman bakteria, dia buang. Jadi barulah betul-betul bersih istinja kita. Tapi semata-mata pakai air pun boleh. Kan? Pun boleh. Jadi tandas tu tandas awam. Kadang-kadang tandas awam ni memang sabun mana ada tak tandas awam? Tak ada kata sabun. Engsel tu pun, selak tu pun tak ada. Tak kata sabun, selak tu pun tak ada. Main tahan kat pintu gini. Orang tolak mula berdeheng kuat. Kan? Tu tak kata tandas awam. Kadang tandas macam surau macam tu. Aduh, kacau sungguh. Kan? Jadi apa nama? Pakai air saja. Dah sabun tak ada, pakai air saja boleh. Cumanya kalau kita rasa balik rumah tu nanti rasa macam tak selesa lagi, balaslah pula dengan sabun pula kat rumah lagi. Tapi untuk nak semayang sebab binti RNR, tonyah air tapi bersih, biar yakin. Tapi tahap membersihkan najis ni kata guru kami, dia tahap zon, bukan tahap jazam. Jazam ni maknanya 100%, tak payah sampai 100%. Sekira-kira kita punya keyakinan tu kuat, kata dah bersih, sudah. Walaupun ada sikit-sikit, itu dimaaf. Tapi jangan cincai-cincai, cucuk-cucuk dah. Jangan. Kita gosok bagi clear betul, rasa yakin dah tak ada, okey dah. Kan? Tak payah tonggeng nak pergi bau, masuk kepala bawah. Tak payah tergolek masuk dalam lubang jamban nak pergi kepala tu. Dah satu hal, bomba nak tarik keluar. Kan? Jadi masuk-masuk sekira-kira. Ada orang dia terlampau rigid sangat, terlampau
pembersih sangat, dia tak boleh. Kan? Sampai dia ambil cermin tengok betul bersih ke tak. Ada jenis macam tu, terlampau pembersih sangat. Masalah kat tu. Islam tak sampai tahap teruk macam tu. Memadai kita, macam ni lah baju kita. Lepas tu benda yang kita dah cuci najis, kan? Lepas tu kita dah kira suci dah. Kita sangka kita ni lah zon kita dah basuh dengan bilah dengan air 3 kali air mutlak, dah selesai najis. Tak salah ish. Tak ada ish. Jadi masalah kat kita balik nanti. Cukup selesai dah, airnya hilang, tak apa dah. Bau warna rasa tak ada, okey dah, selesai. Gitu. Sehingga ulama bahas lagi. Tu. 3 kan syarat dia kan, bau, warna, rasa. Kita cuci, tiba-tiba masih lagi mungkin ada warna ke, atau bau ke, atau rasa ke. Ulama kupas, ulama jawab macam mana? Sekurang-kurang 2 hilang, 1 je mungkin tak hilang. Itu dimaaf lagi. Contoh, kita cuci, warna hilang, rasa pun hilang, tapi bau tak hilang. Tapi cuci betul-betul dah, bau dia ada lagi. Sikit lah, bukan kuat, dimaaf. Ataupun cuci, bau tak ada, rasa pun tak ada, tapi warna ada kuning-kuning sikit. Kita cuci sentak nak terkoyak dah tu, tapi warna ni ada, dimaaf. Macam tu. Dia 1 je daripada 3 tadi. Tapi yang terbaik 3 lah hilang, bau, warna dan rasa. Itu paling terbaik lah. Tapi kalau dah buat macam mana pun, paling tidak 1 je yang tak hilang, lagi 2 hilang. Macam tu. Jadi Islam bukanlah terlampau ketat sangat. Lepas tu Islam luas. Ini kita baru ngaji kitab kecil. Kalau ngaji kitab besar, lagilah perbahasan dia lagi ada ruksah dia macam ni, ada kelonggaran dia macam ni, ada macam ni. Tapi kena faham betul-betul lah. Bukan main ikut faham kita sendiri, tak boleh. Kan? Macam perbahasan tentang jamak kasar, yang kalau kita ngaji kitab kecil, dia kata 2 marhalah pula orang kata 89 km. Padahal kalau dikupas dalam kitab yang tebal, panjang lebar, tak payah kata 2 marhalah. Sehingga kan ada yang menyebut dia kupas dengan makna marhalah tu maknanya ambil perkataan rehlah tu maknanya singgah. 2 kali singgah sudah dikira 2 marhalah tanpa dikira jaraknya. 2 sekali dia singgah, dia pergi singgah buang air ke apa, jalan ke depan, singgah lagi, 2 kali singgah dah dikira 2 marhalah, boleh jamak kasar. Sampai tahap tu pun ada kupasan dia. Tapi nak ceritanya benda tu ilmu yang terlampau dalam. Kita orang awam, madai kita ngaji kitab kecil dulu. Kan nanti kan kita pandai-pandai buat keputusan sendiri pula. Jadi ada. Sebab tu dipanggil qaul. Pandangan. Pandangan ni kena pakai pandangan paling tinggi dulu. Bila paling tinggi tu jadi berat, jadi susah, baru turun darjat pandangan yang rendah. Dia ada asah dengan muqabil asah macam tu. Tu panjang ceritalah. Sebab tu bila kita ngaji fiqah, kita dengar macam pelik. Ustaz tu kata, kita tak biasa dengar. Memang kita tak biasa dengar. Kan? Sebab kita tak mengaji semua kitab. Lepas tu kita kena tanya dia balik macam mana. Dia ada hujah dia dalam kitab yang lebih tebal dan sebagainya. Sebab tu fiqah ni dia kena lapang. Dia jangan jumut. Jangan kita mengaji satu benda pegang yang tu je. Kadang-kadang dia ada pandangan-pandangan yang lain. Tak payah kata mazhab lain. Mazhab Imam Syafi'i pun ada banyak pandangan dalam mazhab yang sama. Mazhabnya sama Imam Syafi'i, tapi dia ada kaul Imam Romli, dia ada kaul Imam Ibnu Hajar, dia ada macam-macam kaul lagi, kan? Ada kaul Imam Nawawi, dan kadang-kadang lain-lain dia punya kaul tu, pandangannya tu. Gitulah. Jadi ilmu fiqh ni lagi banyak mengaji, lagi luas ilmu kita. Dia macam tu. Maka dengan air afdal. Tetapi bermula yang terlebih afdalnya istinja pada mula-mulanya dengan batu, kemudian diperikut akan dia dengan air. Selesai. Kemudian boleh lagi sikit tak? Syarat sah istinja pula. Syarat sah istinja. Apa maksud syarat sah? Istinja tu sah ke tak sah? Gitu. Dengan umpama batu. Okey, kalau syarat dia kalau kita nak istinja guna batu.
Maksud sah maknanya sudah hilang najis dan dia boleh sembahyang. Walaupun dia tak pakai air, dia pakai batu saja, tapi dia ada syarat dia untuk pastikan sah. Apa syaratnya? Ada 8 perkara. Pertamanya, bahawa ada ia dengan 3 batu. Syarat yang pertama, dia mesti istinja dengan 3 batu. 3 batu macam saya sebut tadi. Murad dia situ dengan 3 ketul batu atau 1 batu tapi 3 sudut, 3 penjuru. Yang berbezalah, jangan sudut yang sama. Itu. Contoh 1 batu ni, mula guna sini siap. Lepas tu sini pula siap. Lepas tu tepi ni pula siap gitu. Tapi ingatlah kat mana siap tadi tu. Dah belum, bau pula tak ada kerja. Sebab itulah ulama jawab sebaik-baik 3 ketul terus, senang. Bila dah pakai, buang tepi. Pakai, buang tepi. Jadi kita tak syak-syak dah lepas tu. Tak ragu-ragu dah. Gitu. Dan jika tiada suci dengan dia, ditambah atasnya hingga suci dan sunat gasal. Dalam kitab Rumi dia kata apa? Gasal. Itulah. Kalau Jawi ni dia hilang titik ni. Bukan kaf tu, ga. Digasal akan dia. Gasal ni maksudnya ganjil. Jadi apa maksud dia? Okey, maksud dia kalau kita dah celek 3 batu, tapi kita duk tengok air najis masih lagi ada. Mungkin taik dia banyak sangat agaknya. Kelompong gini, tolak gini, buang sini. Buat ni ada lagi 3 ni. Buat ni ada 2 lagi. Ada 2 bahagian lagi taik tak jatuh lagi. Dapat 3 dah pakai dah batu 3. Habis kena tambah lagi batu tu. Berapa banyak? Terpulang. Tapi sunat digasal. Gasal tu maksud diganjilkan nombornya. Jadi lepas 3 berapa? 5. Dah pakai 5 dah, ada lagi. Buat gasal lagi berapa? 7 pula. Buat lagi lah kali sampai 99 ketul batu. Bau betul hilang. Nak macam mana? Kan? Contoh nimpun batu. Batu lagi banyak daripada tarik dia. Kan? Tapi nak ceritanya macam tu. Maksud dia tu. Aduh, macam-macam. Kan? Mana hilang rasa ni. Okey, digasalkan dia. Keduanya, bahawa adalah segala batu itu suci sekaliannya. Batu tu kena bersih macam tadi lah saya sebut. Batu tu suci. Maksud batu suci tu, batu tu tak ada najis lain. Tak ada najis lain. Sama ada najis orang atau najis binatang lain pun tak boleh juga. Gitu. Ketiganya, tiada kering najis yang keluar itu. Jangan sampai kering. Tadi dia ni lepas-lepas dia melepas tu, dia buat pusing-pusing. Dia jalan panjat pokok dulu, ambil petik buah. Lama-lama najis tu dia kering. Kering tu dah jadi keras. Dah keras kering gitu tak boleh. Tak boleh apa? Bukan tak boleh suci, tak boleh pakai batu dah. Wajib pakai air terus. Tak boleh pakai batu dah. Yang boleh pakai batu ni najis tu masih lembik-lembik lagi. Faham tak Takkan tak pernah tengok dari sini. Nah, warak sungguh tak tengok kan. Gitulah. Tiada kering najis yang keluar itu. Keempatnya, tiada berpindah najis itu daripada tempatnya. Okey, tempatnya maksudnya macam mana? Okey, kalau air kencing dekat depan kan, jangan sampai air kencing tu pergi tempat lain. Pergi kena ke peha ke. Yang kena ke peha tu tak boleh pakai batu dah. Ataupun tarik tadilah dah meleleh sampai kat lutut. Yang kat lutut tu tak boleh pakai batu. Tu wajib pakai air. Yang boleh dekat tempat dia keluar. Tempat dia keluar. Kena tunjuklah sebab nak belajar. Ni benda tu. Faham? Air dia keluar. Takat mana boleh? Gitu. Ada pun sampai sini tak boleh. Faham tak? Ni faham tak ni? Faham. Tak faham tak tahu. Kalau orang perempuan bibir. Takat bibir, luar daripada bibir tak boleh. Dan kalau bahagian punggung pula, lubang tadi ni dikeliling lubang tu saja. Ni lubang, keliling lubang tu. Gitu. Dan sampai dekat roti burger tu tak boleh.
Sebab itu dah keluar daripada kawasan dia. Dipanggil halaqah dubur nama dia. Dalam kitab Sabilal Muhtadin lagi dahsyat. Dia ajar siap macam mana nak pusing batu tu. Pusing sak gitu. Siap dia tunjuk arrow tu. Macam mana? Punya detailnya ulama pada pusinglah kok mana pun, tapi dia nak ajar supaya nak cerita Islam ni terperinci. Tu. Tiba-tiba orang kata ngundi pangkah ni tak ada dalam Islam. Lah, nak buang najis ni pun Islam ajar. Buat batu macam mana, pusing macam mana. Takkan pangkah pilih pemimpin, tak ada. Masuk sikit lah tu. Baik, tutup tu. Baik. Mana? Tiada berpindah ia daripada tempatnya. Kelimanya, tiada mendatangi atasnya oleh najis yang lain. Tak boleh bertindih najis lain. Dia tengah berak tadi. Waktu dia pun nak celik lah guna batu. Rupanya dia berak bawah, cicak berak atas. Cicak berak juga. Jatuh tarik cicak, kena tarik dia. Dah ada dua najis situ. Tak boleh pakai batu. Tak boleh. Sebab najis dia sudah bekerja sama dengan najis cicak. Dia tak boleh. Dia kena dia saja. Boleh. Dia tak boleh bercampur. Ataupun macam mana jadi cerita taik dia meleleh. Cerita taik nak macam ni, nak kena tunjuk contoh. Air kencing pun meleleh, bercantum taik dengan kencing ni kat celah kangkang dia tu. Dah terkena dua najis ni, tak boleh. Sebab dah jadi dua najis itu. Dia boleh ni guna batu, satu najis tu je. Maksud dia macam tu. Okey, lagi. Kelima, tiada mendatangi atasnya oleh najis yang lain. Keenamnya, tiada melampaui najis itu akan safhah duburnya dan hasyafah zakarnya. Tadi dah sebut dah. Safhah duburnya itu ini bulatan ponggong tu, celah dia tu, itu panggil safhah. Luar daripada tu bukan safhah dah. Jadi tak boleh lebih daripada kawasan tu. Hasyafah kepala zakar. Tak boleh lebih daripada kepala zakar. Jadi dekat bahagian bawah kepala tu tarik sikit macam tu je kalau kita nak pakai batu macam tu. Biasanya air kencing kan melilih bawah, mana ada air kencing naik atas ini. Power betul air kencing dia naik atas gini kan. Jadi tak payahlah ke sak atas ni, sak bawah ni, sak gitu. Tapi kalau dia dah melilih-lilih sini, tu tak boleh. Tak boleh pakai batu dah. Dia kena pakai air. Itu maksud dia. Ketujuhnya, tiada mengenai akan dia oleh air. Dan dia tak boleh kena air. Najis tu. Najis, dia berak. Tiba air hujan turun. Jadi nak tarik dia kat ponggong tadi dah kena air hujan. Tak boleh pakai batu dah. Wajib pakai air terus. Sebab dia dah bercampur dengan air. Tak boleh. Kencing pun macam tu juga. Sama. Tiada mengenai akan dia oleh air. Ke-8-nya, okey, last. Bahawa dapat disuci akan dia dengan batu. Ini sekira-kira kita faham sendiri najis kita macam mana. Agak-agak kalau kita sucikan dia ni pakai batu, hilang tak dia? Kalau agak-agak hilang, boleh pakai batu. Tapi agak-agak, kalau jenis panggil macam mana, minta maaf cakap, macam cirit lah, cirit. Najisnya cair-cair gitu, lembik-lembik. Agak-agak kalau pakai batu hilang tak? Agak-agak tak hilang, tak boleh pakai batu. Kena pakai air. Yang pakai batu ni jenis taik normal. Orang bukan demam, cerik-berik ke apa. Taik normal. Taik normal ni dia keras lah, tapi bukan keras sangat. Dia keras-keras lembik gitu. Jadi dia ketul. Bila ketul, senang tarik dengan batu. Terap tu dia jatuh. Terap jatuh, dia jatuh. Tapi kalau yang jenis lembik, terap, dia kan ada kesan lerek itu. Tu jadi macam mana? Kan jadi susah. Bila susah tak boleh pakai batu. Dia kena pakai air. Gitu. Maka jika nafi suatu syarat daripadanya, maka tertentulah ia dengan air. Maksudnya tadi, kalau 8 syarat ni tak dapat diikuti, tak kena 8 syarat ni, maka dia wajib pakai air, tak boleh pakai batu. Kalau nak pakai batu,
ke-8 syarat ni mesti tepat. Mesti ada ke-8 syarat ni. Tapi kalau daripada 8 syarat, satu syarat dia tak dapat, tak boleh pakai batu juga, kena pakai air. Tu cerita dia. Tu cerita tentang istinja menggunakan batu. Nanti kita masuk bab fasal pada menyatakan air najis dan kaifiat menghilang akan dia. Lepas ni dia ajar cara nak menyucikan najis. Najis terbagi pada dua, mukhaffafah, mutawassitah, mughalazah. Macam mana nak sucikan mukhaffafah, macam mana? Mutawassitah macam mana? Mughalazah macam mana? Dia akan cerita. Okey. Okey, soalan kita masuk hutan. Apa suruh masuk hutan? Masuk hutan, air tak ada, batu pun tak ada, kan? Tapi yang ada kayu ke daun ke, macam mana nak buat? Nak jalan juga tak selesa juga. Okey, jawapannya boleh kita pakai kayu ataupun daun tadi. Tetapi sah ke tak sah? Soalan saya. Tak sah. Bila tak sah, dia cuma untuk hilangkan rasa geli kita sahaja. Jadi maknanya sampai satu tahap nanti kita jalan-jalan nampak ada batu, wajib pakai batu. Ataupun jalan nampak ada sungai, kena cuci balik pakai sungai. Baru istinja tu sah. Untuk sementara saja boleh, tapi tak sah. Istinja tidak sah. Sebab apa istinja tak sah? Kena tak 8 syarat tadi? Tak kena. Faham? Tu kita nak faham sah tak sah tu. Gitu. Ya. Melombong. Okey. Sesuatu mineral yang keras, ibarat emas, timah, biji besi. Masuk dah tadi dia kata perkara yang tak boleh diguna pakai ialah perkara yang dihormati syarak. Confirm emas dihormati syarak, emas lagi orang nak, kan? Perak ke apa-apalah. Pakai batu. Tak ada. Yang ada emas je. Okey. Tak. Tadi macam soalan sama tadi lah. Dia masuk hutan, batu tak ada, air tak ada. Yang ada kayu ataupun daun. Kata dah tadi, kayu tu barang dihormati syarak juga sebenarnya. Daun-daun rumput ni pun barang dihormati syarak. Tapi untuk sementara, sebab tak geli lah tak, kita pun ambil kesat gitu. Tapi sah ke tidak? Tak sah. Sama tadi, barang pakai emas tadi tak sah. Tapi pakaian sementara boleh lah. Jadi bila keluar dah tadi, cuci boleh. Gitulah. Kan? Tapi takkanlah dia nak semayang. Sebab tu tadi hukum dia kata wajib beristinja ni bila nak semayang, dah tengah kerja. Dan bila nak semayang mesti dia keluar. Kan duduk dalam tu lagi kan dengan emas-emas tu. Kan? Tapi kalau dia nak ambil lah emas tu, kan? Dia celik dulu. Kata bos nak lagi ke? Saya dah tarik saya dia nak. Awak ambil lah. Untung kat dia. Pandai dia trik dia tu. Kan? Ayolah. Dia memang gitu. Fiqh ni soalan dia banyak. Kalau macam ni, kalau macam tu, kan? Benda jadi tak jadi kita tak tahu lagi. Cuma tu memang sebab tu kitab-kitab fiqh kalau yang betul-betulnya yang macam kita ni mengaji untuk bahagian asas saja. Tapi kalau kitab fiqh betul tebal-tebal, berjilid-jilid. Kan macam saya kalau dekat rumah tu, kitab-kitab yang kita susun ikut subjek kan, tauhid, fiqh, tasawuf, yang paling bertingkat-tingkat dia punya ni kitab fiqh paling banyak. Sebab apa? Sebab
dia banyak sangat persoalan. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Lagi-lagi pula sebab tu masalah fiqh ni tak pernah selesai sampai ke hari ni. Sebab zaman moden pula ada pula penggunaan yang ni pula, yang ni pula, yang kadang-kadang zaman dulu tak dibicarakan. Contoh macam masalah vape. Bila pula zaman Imam Syafi'i ada vape? Jadi zaman tu ulama tak kupas lagi vape ni macam mana hukum. Kenalah ulama zaman sekarang dia keluarkan istinbat hukum. Keluarkan hukum, dia kias daripada pandangan-pandangan lama. Vape ni sifat dia macam mana? Dia kena tengok. Macam tu lah. Baru dia keluar hukum yang baru. Jadi benda tak pernah selesai. Hari ni zaman kita mungkin vape, zaman depan vote pula tak tahu. Jana pula dah. Jadi sentiasa tak selesai. Jadi sebab tu fiqh memang dia banyak soalan. Jadi tak usah pelik lah. Sebab tu kalau mana-mana majlis macam Ustaz Zaidrus kan, soalan orang tanya selalunya soalan apa? Tauhid ke, fiqh ke, tasawuf? Fiqh. Ustaz, kalau macam ni apa hukum? Kalau macam ni apa hukum? Semua tu fiqh kebanyakannya. Jarang orang tanya akidah, jarang orang tanya bab tasawuf. Ada tapi jarang-jarang. Selalunya kebanyakan soalan ialah masalah fiqh. Sebab masalah fiqh ni dia berbagai-bagai. Ada orang dulu tanya dekat tok guru kami lah di pondok. Guru, kalau nak ambil uduk kat sini ialah ada air apa. Kalau semayang dekat planet Marih je mana? Dia tanya dekat planet Marih. Kata awak pergi dulu planet Marih baru tanya soalan. Benda memanglah benda boleh mungkin berlaku, tapi lah satu dalam sejuta. Tak, bila pula dia nak pergi. Tapi benda tu menjadi persoalan. Dalam kitab kami duk ngaji kitab mana? Sabilan Mutadin. Sabilan Mutadin ada bab kemaluan. Bab kemaluan. Dia buat persoalan, dia kata bagaimana nak ambil wuduk kalau kemaluan duk di dahi. Tu dia punya bayangan fiqh dia tu. Mana tahu ada orang cacat ke macam mana, kejadian Allah nak cipta dia, tiba-tiba duduk sini benda tu. Dia kata nak ambil uduk macam mana? Ni bahagian muka. Sampai macam tu tahap ulama hurai. Ulama syarah ni bahagian muka dia termasuk tak bahagian muka, sedangkan dia kemaluan gini. Tapi kita tak pernah tengok lah. Jangan bayang pula, balik bayang. Mana duduk sini kan? Tapi itulah kerja ulama fiqh. Waktu kadang saya bukanlah tak minat, tapi kadang kita pening dengan fiqh ni. Saya lebih gemar, kalau ada banyak subjek ilmu, saya lebih gemar tauhid. Tauhid ni dia tahqiq sikit, kita yakin dengan Allah apa semua kan. Tapi kalau fiqh ni dia kena mengaji lebih, kena mengaji banyak kitab. Ustaz Syakirin hebat lah fiqh. Ada kawan-kawan dia pernah sebut lah, zaman dia mengaji, kitab apa saya tak ingat, tapi kawan-kawan tebuk dia. Kata okey, muka surat sekian-sekian ni tajuk apa? Dia boleh jawab. Dia sampai tahap hafal kitab tu. Tu makna ilmu fiqh dia kena macam tu. Dia kena belajar banyak, kena ngaji kitab besar-besar. Sebab banyak sangat persoalan-persoalan. Kan? Macam ni macam ni, macam ni macam ni, macam ni macam ni. Lepas tu saya tak kisah kalau orang tanya soalan, Ustaz kalau emas, nombor emas dia kerja. Memang benda tu kadang-kadang kita fikir sampai tahap macam tu ke? Tapi yelah soalan, benda boleh berlaku. Kan? Jadi selagi mana kita faham poin asal dia, insya-Allah kita boleh tahu apa hukum dia. Yang penting poin asal dia macam mana? Apa syarat dia? Syarat dia 8. Tengok, kena tak pada syarat? Tak kena syarat tak sah. Kena pada syarat sah. Tu. Gitu. Kan? Sama tadi perkara batalkan wuduk. Ingat 4 tu je. Benda lain daripada 4 ni makna wuduk tak akan batal. Atau dia terjun dalam logi taik tak batal wuduk sebab tak kena 4 ni. Tapi kena 4 ni batal. Kita ingat poin dia tu saja. Tapi nak ingat pun jenuh jugalah. Sebab tu saya pun kadang-kadang belik balik juga, buka balik. Kita bukan nak ingat semua, kan? Gitu. Boleh tak? Tak apa, kita belajar pelan-pelan insya-Allah. Jangan gunalah batu ni nak letak sini. Bulan depan datang tak ada dah. Gimana bagi buat istinja lah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah.